Pada malam itu menantu lelaki saya telah tersalah anggap bahawa saya adalah isterinya. Di tengah malam yang sunyi ketika anak perempuan dan cucu perempuan saya sedang melancong ke luar negara, hanya tinggal kami berdua di dalam rumah teres 2 tingkat itu. Udara dipenuhi dengan bau alkohol yang kuat dan sejenis kesepian yang tidak terungkap. Saya tidak pernah menyangka bahawa hanya kerana kepenatan dan berehat sebentar di katil anak perempuan saya, ia akan mencetuskan satu kekacauan yang tidak dapat dibendung. Rahsia itu ibarat duri yang tidak kelihatan tertusuk jauh ke dalam hubungan kami bertiga. Adakah ini satu kemalangan yang tidak dapat dielakkan? Atau satu retakan nafsu yang telah lama terpendam? Sedar sikit saya, ibu mentua kamu. Jangan buat hal. Kenapa suara saya kedengaran begitu? Bau alkohol yang pekat menerpa hidung. Jason jelas sudah mabuk teruk. Sayang, kenapa tak buka lampu? Bukankah dalam gelap lebih baik? Saya rindu sangat pada awak. Nafasnya lembut menyapu leher saya. Satu getaran menjalar ke seluruh tubuh saya. Tak boleh, Carmen. Dia masih di luar negara. Saya tahu, sebab itulah saya lebih rindukan awak. Kita dah seminggu tak jumpa. Pelukannya membalut seluruh tubuh saya. Dada bidang itu memancarkan kehangatan seorang lelaki muda. Jason, sedarlah, sikit. Namun suara saya semakin lemah. Sebenarnya saya sendiri tahu apa yang hati saya benar-benar dahagakan. Tepat pada saat itu, saya merasakan satu kekeliruan besar menghentam kewarasan saya. Ya Tuhan, pada malam itu, di dalam bilik anak perempuan saya, satu perkara yang tidak boleh ditarik balik telah bermula begini. Jika anda menyukai kisah kami, sila langgan saluran Hasrat yang tidak dimakan usia dan sokong kami agar anda boleh mendengar kandungan terbaru dengan lebih cepat. Maka kisah hari ini bermula sekarang. Nama saya Puan Lim, tahun ini berusia 50 tahun. Suami saya telah meninggal dunia 7 tahun yang lalu. Saya melahirkan anak perempuan saya, Carmen, pada usia 25 tahun dan membesarkannya seorang diri. Selepas suami meninggal, saya tinggal bersendirian di sebuah pangsapuri kecil, sehinggalah suatu hari, anak perempuan saya datang mencari saya. Carmen berusia 34 tahun dan merupakan seorang guru tuition. Menantu saya Jason berusia 36 tahun dan bekerja sebagai pengurus di sebuah syarikat teknologi. Bersama cucu perempuan saya, Mei Mei, yang sedang menuntut di sekolah menengah mereka, adalah keluarga bahagia seramai 3 orang. Anak perempuan saya mencadangkan agar saya berpindah dan tinggal bersama mereka. Katanya mereka ada sebuah rumah teres, 2 tingkat di kawasan pinggir Bandar Puchong dan kebetulan ada 1 bilik kosong. Pada mulanya saya menolak, tetapi kerana tidak tahan dengan pujukan anak perempuan, akhirnya saya berpindah juga. Jason adalah seorang menantu yang sangat lembut dan bertimbang rasa. Tingginya sekitar 180 cm, berbadan tegap dan wajahnya juga tampan. Pada hari saya berpindah, dia sentiasa tersenyum sambil membantu, malah menyuruh saya bertenang dan menganggap tempat ini seperti rumah sendiri. Saya sangat bersyukur anak perempuan saya berkahwin dengan lelaki yang baik. Kehidupan baru pun bermula. Setiap pagi saya menyediakan sarapan, membuat kerja rumah pada waktu siang, dan meluangkan masa bersama keluarga pada waktu malam. Kehidupan berjalan dengan sangat tenang. Namun ada satu gangguan kecil. Setiap kali larut malam, dari tingkat atas akan kedengaran bunyi-bunyi tertentu. Bunyi itu datang dari bilik tidur anak perempuan dan suaminya. Saya tahu mereka pasangan muda itu perkara biasa. Tetapi mendengar bunyi-bunyi itu, saya sering mengalami insomnia. Sepanjang 7 tahun selepas suami meninggal, saya sudah lama melupakan perasaan sebagai seorang wanita. Atau lebih tepat lagi, saya berusaha untuk melupakannya. Tetapi bunyi yang kedengaran setiap malam itu seolah-olah membangkitkan sesuatu yang telah lama tidur jauh di lubuk hati saya. Kira-kira 3 bulan, selepas berpindah pada suatu malam Jumaat, Carmen dengan teruja mengumumkan bahawa minggu depan dia dan cucu saya Mei Mei akan pergi melancong ke Jepun. Kerana cuti sekolah sudah bermula, Mei Mei asyik merengek mahu pergi ke Osaka. Mereka merancang untuk bertolak pada pagi Isnin dan kembali pada hari Jumaat, satu perjalanan selama 5 hari 4 malam. Saya agak risau meninggalkan Jason seorang diri di rumah, rasa macam tak kena. Tetapi Carmen kata tidak mengapa. Kebetulan syarikat Jason ada projek baru. Dia sibuk dan hampir setiap malam pulang lewat melepasi pukul 11 malam. Lagipun, dengan adanya ibu mentua di rumah, dia pasti tidak akan kelaparan. Isnin pagi jam 5 subuh, Carmen dan Mei Mei meninggalkan rumah. Saya menghantar mereka ke pintu.
anak perempuan saya menggenggam erat tangan saya. Saya berpesan agar mereka berseronok, dan anak perempuan pula meminta saya menjaga Jason dengan baik. Begitulah di rumah, hanya tinggal saya dan Jason berdua. Hari pertama berlalu tanpa sebarang masalah. Menantu saya, Jason pergi kerja awal pagi. Hari itu dia kata perlu kerja lebih masa dan baru pulang jam 11 malam lebih. Hari kedua, dia juga keluar awal pagi katanya ada mesyuarat penting di syarikat. Sehingga jam 11 malam dia masih belum pulang. Petang tadi, dia ada menelefon memberitahu ada jamuan makan malam syarikat dan akan lewat sedikit. Saya sediakan makan malam untuknya, tetapi kerana terlalu lewat, akhirnya saya makan seorang diri dahulu. Selesai mencuci pinggan saya, mengemas ruang tamu sebentar. Tiba-tiba saya teringat bilik Carmen rasanya sudah 2 hari tidak dikemas. Walaupun anak perempuan saya sudah mengemas, sebelum bertolak, saya fikir pasti ada sedikit habuk yang terkumpul. Saya melihat jam sudah pukul 12:30 malam. Bilik Jason terletak di hujung koridor, manakala bilik Carmen di sebelah tangga. Saya mengambil peralatan membersih dan naik ke tingkat 2. Koridor sangat sunyi. Saya membuka pintu bilik Carmen dan masuk. Bilik itu sangat bersih. Anak perempuan saya mengemas dengan sangat baik sebelum pergi. Tidak perlu pembersihan besar, mungkin hanya perlu lap habuk sedikit. Saya mula menggunakan kain lap untuk mengelap bawah katil meja tulis dan bingkai tingkap. Kira-kira 30 minit kemudian, selepas selesai mengemas, saya berasa agak letih. Dari pagi lagi, saya tidak berhenti membasuh baju, pergi ke pasar pagi, membeli sayur, menyediakan makan malam. Faktor usia membuatkan tenaga saya tidak seperti dahulu. Saya fikir biarlah saya duduk sebentar di atas katil untuk berehat. Saya duduk di tepi katil. Sentuhannya sangat lembut. Carmen menggunakan cadar berkualiti tinggi. Hati saya berkata, baringlah 5 minit sahaja. Saya membaringkan badan ke belakang, memandang siling, rasanya sangat selesa. Saya memejamkan mata. Benar-benar hanya berniat berehat 5 minit. Tetapi rasa letih datang melanda seperti ombak besar. Keletihan seharian pada tubuh yang tidak lagi muda, ditambah dengan godaan katil yang empuk, saya akhirnya tertidur lena. Entah berapa lama saya tertidur. Tidur saya sangat nyenyak, langsung tiada mimpi. Tetapi samar-samar saya merasakan sesuatu yang aneh. Dari belakang terasa satu hembusan nafas hangat, dan ada satu tangan yang berhati-hati meluncur di atas tubuh saya. Dalam kesedaran yang kabur, sentuhan itu menjadi semakin jelas. Seseorang sedang memeluk saya dari belakang. Gerakannya lembut, tetapi membawa sedikit rasa asing. Saya perlahan-lahan membuka mata. Dalam kegelapan bayang-bayang siling, kelihatan samar-samar. Di mana ini? Betul, ini bilik Carmen. Ingatan perlahan-lahan kembali. Saya selesai mengemas dan hanya mahu baring sebentar tapi terlelap. Sekarang pukul berapa? Berapa lama saya tidur? Saya baru hendak bangun, tetapi menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Sentuhan hangat di belakang saya adalah suhu badan seseorang dan tangan yang berada di pinggang saya. Jantung saya hampir berhenti berdegup. Saya perlahan-lahan, sangat perlahan, memahami situasi sekarang. Ini bilik Carmen. Saya berbaring di katil Carmen. Dan di belakang saya ada seseorang. Bau alkohol yang kuat serta bunyi nafas yang berat. Jason. Tubuh saya serta-merta membeku. Walaupun mata terbuka, saya tidak mampu bergerak. Tangan Jason sedang membelai lembut pinggang saya. Saya mesti bersuara, mesti segera hentikan dia. Tapi bibir saya seolah-olah digam. Saya terlalu panik. Gerakannya adalah kelembutan seorang suami terhadap istrinya, begitu mesra dan biasa. Dia tersalah anggap saya sebagai Carmen. Kerana dia mabuk dan dalam kegelapan dia secara semula jadi, menyangka yang berada dalam pelukannya adalah istrinya sendiri. Saya mesti bercakap walau sekarang pun, tapi saya kaku seperti batu. Jika saya bersuara apa yang akan berlaku, betapa terkejutnya Jason nanti. Wajah paniknya apabila menyedari kesilapan itu terbayang di ruang mata. Masa itu apa yang patut saya katakan? Bagaimana hendak berhadapan dengannya nanti? Pelbagai fikiran berlegar-legar di benak saya tanpa henti. Sementara itu, gerakan Jason tidak berhenti. Wajahnya perlahan-lahan mendekati telinga saya. Bulu roma, saya meremang seluruh badan. Bau alkohol yang pekat membuatkan saya hampir sesak nafas. Saya hanya mampu menjerit dalam hati, tak boleh, benar-benar tak boleh. Tetapi tubuh saya sangat jujur. Itu adalah kehangatan lelaki yang sudah lama saya tidak rasakan. 7 tahun selepas suami tiada, saya sudah berusaha melupakan sentuhan sebegitu. Namun saat ini, tubuh saya memberikan tindak balas. Jantung saya berdegup semakin kencang.
Gerakan Jason sangat mahir, penuh dengan kelembutan dan keyakinan seorang suami terhadap istri. Tanpa sadar saya tergerak sedikit. Dia seolah-olah menganggapnya sebagai satu respons, dan gerakannya menjadi lebih berani. Tepat pada masa itu, saya merasakan satu impak yang tidak terkata mengelirukan semua pikiran saya. Hati saya penuh dengan kejutan kekacauan, dan sejujurnya, sedikit rasa ingin tahu. Jantung berdegup kencang, badan juga gemetar tanpa dipinta. Kalau dibiarkan begini, ia benar-benar akan. Saya sadar jika tidak dihentikan perkara yang tidak dapat diperbaiki, akan berlaku antara kami. Mesti buka mulut betul-betul sekarang. Tetapi saya masih tidak terkeluar kata-kata. Atau mungkin saya sebenarnya tidak mahu bersuara. Tubuh saya tanpa sadar menjadi rilaks. Sudah terlalu lama, benar-benar terlalu lama. Saya mencengkam bantal dengan kuat. Tak boleh, tak boleh. Tetapi tubuh saya sudah mula menerimanya. Suhu badan Jason, nafasnya, segalanya, tentang dia membalut saya sepenuhnya. Deria yang telah sepi selama 7 tahun, tiba-tiba dibangkitkan. Perasaan sebagai seorang wanita, perasaan bahawa saya masih hidup. Masa entah berapa lama berlalu. Dalam fikiran yang bercelaru itu, satu memori yang tidak boleh diputar kembali telah berlaku. Masa seolah-olah terhenti di sekeliling, hanya tinggal bunyi nafasnya. Perasaan itu seperti ombak yang datang membadai, kemudian surut perlahan-lahan, sisa-sisanya kekal di dalam tubuh dan tidak hilang. Jason termengah-mengah membenamkan wajahnya di belakang saya. Tidak lama kemudian, nafasnya menjadi tenang. Dia tertidur. Di bawah pengaruh alkohol dan keletihan, dia tidur dengan nyenyak. Saya terbaring kaku, tidak bergerak sedikit pun. Apa yang telah saya lakukan? Mendengar nafas Jason yang tenang, saya pasti dia sudah tidur sepenuhnya. Saya perlahan-lahan, dengan sangat lembut, menampung badan untuk bangun. Kaki saya terasa lembik, hampir tidak boleh berdiri. Jason masih tidur nyenyak. Saya berhati-hati turun dari katil, mengutip pakaian di lantai dan memakainya. Tangan saya masih tidak berhenti menggeletar. Saya membuka pintu bilik, perlahan-lahan, keluar ke koridor, dan menutup pintu kembali dengan senyap. Lutut saya lemah, hampir terduduk di lantai. Macam mana ni? Apa yang patut saya buat? Saya berjalan terhuyung-hayang, kembali ke bilik saya di tingkat bawah. Mesti mandi cepat, tetapi kaki saya menggigil teruk hingga hampir tidak boleh berjalan. Sebaik sahaja berjaya masuk ke bilik dan menutup pintu, rasa bersalah dan kebimbangan yang amat besar melanda diri. Apa jenis perbuatan yang telah saya lakukan ini? Saya masuk ke bilik air, tetapi tidak berani melihat diri sendiri di cermin. Saya membuka pancuran air-air, sejuk menyiram tubuh. Saya tahu badan boleh dibersihkan, tetapi noda di hati tidak akan pernah boleh dicuci. Saya berdiri di bawah air sejuk itu untuk masa yang lama. Selesai mandi, saya mengelap badan dengan tuala dan akhirnya mengangkat kepala memandang cermin. Mata yang merah bengkak, rambut basah kuyup, dan pandangan mata yang kosong. Inilah saya. Saya menyalin baju tidur dan baring di katil merenung siling. Dengan menantu sendiri, ini terlalu gila. Ini perkara yang mustahil berlaku, tetapi ia benar-benar telah berlaku. Sepatutnya saya bersuara. Dari awal lagi patut jelaskan. Semasa tangan Jason pertama kali menyentuh saya patut cakap, Jason ini mak saya, ibu mentua kamu. Tetapi saya tidak lakukannya. Akibatnya jadi begini. Jason tidak tahu apa-apa ini lebih menyakitkan hati saya. Dia pasti menyangka itu adalah malam yang dihabiskan bersama istrinya. Esok pagi bila dia bangun, dia akan dapati Carmen tiada di sisi kemudian. Dia akan teringat, dia pergi melancong. Dia akan percaya segala yang berlaku. Malam tadi hanyalah mimpi indah bersama istrinya. Apa yang patut saya buat? Macam mana nak berhadapan dengan Jason esok? Semasa sarapan, ekspresi apa yang patut saya tunjukkan padanya? Dan Carmen? Bila Carmen balik nanti, wajah anak perempuan muncul di benak saya. Saya menarik selimut menutup kepala dan menangis tanpa suara. Kalau masa itu saya cakap, pasti baik. Saya penuh dengan penyesalan. Tetapi segalanya sudah terlambat. Namun pelik, di sebalik penyiksaan rasa bersalah dan penyesalan tubuh saya masih ingat perasaan itu. Tak mahu ingat lagi, tetapi di fikiran terus terbayang keterujaan sebagai seorang wanita yang sudah lama hilang sejenis perasaan yang tidak pernah saya rasakan walaupun daripada arwah suami. Apa yang saya fikirkan ini? Saya patut rasa bersalah, patut rasa menyesal, tetapi jauh di sudut hati ada sebahagian diri saya yang sedang merindui perasaan tadi. Tak boleh, benar-benar tak boleh. Saya menjeling jam pukul 4 pagi.
Jason sekarang pasti masih tidur nyenyak di atas sana. Dia tidak tahu apa-apa. Hanya saya seorang yang terjaga menanggung kesakitan ini. Entah berapa lama berlalu tingkap mula cerah. Kira-kira pukul 5 pagi. Saya masih tidak boleh tidur. Rasa bersalah, risau, menyesal, serta sejenis emosi kompleks yang tidak terungkap berselirat menekan saya hingga sesak nafas. Mesti lupakan. Anggap saja tak pernah berlaku. Tetapi saya tahu saya takkan lupa selamanya. Tubuh saya, hati saya, segalanya akan ingat. Memikirkan rahsia yang tidak boleh diceritakan kepada sesiapa ini akan menemani saya seumur hidup. Saya rasa lemas. Dalam seksaan yang perit, akhirnya saya tertidur kerana kepenatan. Itu adalah tidur yang singkat dan tidak tenang. Dalam mimpi saya, seolah-olah terdengar bunyi nafas Jason, dan rahsia yang tak boleh disebut, itu sudah terpatri jauh di lubuk hati saya. Bunyi jam loceng mengejutkan saya. Badan terasa sangat berat. Saya mungkin hanya tidur 2-3 jam. Saya melihat cermin mata merah bengkak wajah pucat. Tak boleh bagi orang nampak. Saya membasuh muka dengan air sejuk, menepuk-nepuk pipi perlahan. Mesti berkelakuan seperti biasa. Mesti seperti biasa. Saya menyalin pakaian menyikat rambut, tetapi tangan masih menggeletar. Saya melangkah ke dapur menyediakan sarapan. Buka peti sejuk, keluarkan bahan masak sup goreng telur masak nasi. Tangan saya melakukan gerakan yang sudah mahir, tetapi otak saya kosong. Jason akan turun sebentar lagi. Memikirkan itu sahaja jantung saya mula berdegup laju. Macam mana nak hadap dia? Nak guna muka apa? Saya hidangkan makanan di atas meja, hampir saja terpecahkan pinggan kerana tangan yang menggigil. Tenang, mesti tenang. Saya sediakan sarapan untuk 2 orang. Lihat jam pukul 7.30 pagi. Jason biasanya turun sekitar pukul 7.45 pagi. Saya tidak ada keberanian untuk duduk di meja makan. Kedengaran bunyi tapak kaki di tangga, itu Jason. Saya cepat-cepat memusingkan badan menghadap dapur pura-pura mengemas di sinki. Bunyi tapak kaki Jason melangkah masuk ke ruang tamu. Jantung saya berdegup kencang, tenang berlakon seolah-olah tiada apa berlaku. Saya menoleh memandang Jason. Dia seperti biasa, memakai kemeja kemas dan sedang membetulkan tali leher. Tetapi wajahnya juga kelihatan agak pucat, ada lingkaran gelap di bawah mata. Jason, marilah makan sarapan. Suara saya agak bergetar. Saya cuba sedaya upaya supaya nada suara kedengaran natural, tapi suara itu tidak berbunyi seperti suara saya sendiri. Jason duduk di meja makan. Saya pun terpaksa duduk bertentangan dengannya. Saya tidak berani memandangnya, mata hanya tertumpu pada mangkuk sendiri. Sarapan yang sunyi. Biasanya Jason akan memuji sarapan sedap dan saya akan suruh dia makan lebih. Tapi hari ini kami berdua tidak bercakap. Di ruang makan hanya kedengaran bunyi sudu belaga. Jason yang memulakan bicara. Semalam, saya terkejut dan terus mengangkat kepala memandangnya. Wajah Jason agak kemerahan. Ekspresinya sangat keko. Saya cepat-cepat memotong. Jason, kamu minum banyak betul semalam? Tidur lena tak? Saya berkata dengan nada setenang mungkin. Jason memandang tepat ke arah saya. Pandangan itu seperti sedang menguji sesuatu. Saya mengelak pandangannya. Dia bertanya dengan berhati-hati. Mak ada naik ke atas tak malam tadi? Saya rasa nafas saya terhenti seketika. Ada kenapa? Tak ada apa. Cuma saya rasa macam bermimpi. Mimpi? Ya, mimpi yang sangat pelik. Rasanya sangat nyata. Wajah Jason semakin merah. Saya sedaya upaya berlagak seperti tiada apa-apa. Minum banyak memang macam tu? Cepatlah makan, nanti lambat pergi kerja. Betul juga. Mestilah mimpi kan? Gumam Jason sendirian, kemudian menunduk dan mula makan. Tetapi ekspresi di wajahnya masih kelihatan keliru. Itu adalah ekspresi seseorang yang tidak begitu pasti, sama ada ia mimpi atau bukan. Saya menghela nafas lega. Dia fikir itu mimpi. Baguslah. Tidak. Adakah ini dikira bagus? Selesai sarapan Jason bangun. Saya dah kenyang, pergi kerja dulu. Baik, hati-hati di jalan. Jason berjalan ke pintu masuk, memakai kasut kulit dan membuka pintu. Tetapi sebelum keluar dia menoleh memandang saya sekilas. Pandangan mata kami bertaut. Renungannya sangat rumit, penuh keraguan kekeliruan dan ada emosi lain. Saya cepat-cepat menundukkan kepala. Pintu tertutup. Barulah saya melepaskan nafas panjang. Saya masih duduk di meja makan. Kaki rasa lemah. Dia fikir itu mimpi. Adakah ini lebih baik? Tetapi ekspresi Jason terus menghantui fikiran saya. Ekspresi ketidakpastian, itu ekspresi yang merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Jangan-jangan dia sudah mula syak sesuatu. Saya berasa sangat gelisah. Saya mula mencuci pinggan, tetapi tangan terus menggeletar.
Hari itu terasa sangat panjang. Mengemas membasuh baju makan, tengah hari semua dilakukan secara mekanikal seperti robot. Menjelang malam, Jason hantar mesej kata, hari ini juga akan balik lewat kira-kira pukul 11 malam sampai rumah. Saya siapkan makan malam dan menunggunya. Jam 11, 10 malam pintu terbuka. Jason melangkah masuk. Hari ini tiada bau alkohol. Padanya dia kelihatan sangat sedar. Jason dah balik. Makan malam dah siap. Baik, terima kasih. Dia duduk di meja makan, saya juga duduk di hadapannya. Makan malam sekali lagi bermula dalam kesunyian. Tetapi suasananya agak berbeza berbanding pagi tadi. Jason asyik memandang saya. Saya boleh rasakan renungannya. Walaupun rasa sangat tidak selesa, saya buat-buat tidak tahu. Selesai makan, Jason bangun dan mengejutkan saya apabila dia membawa pinggan mangkuk ke dapur. Biasanya saya yang kemas. Hari ini dia seolah-olah mahu membantu. Jason, tak apa biar mak buat. Tak apa biar saya buat. Jason berdiri di tepi sinki. Saya juga berdiri di sebelahnya mula membasuh. Ruang itu sempit. Lengannya secara tidak sengaja tersentuh lengan saya. Saat itu seolah-olah ada arus elektrik mengalir. Jason juga tersentak sedikit. Kami berdua tidak bercakap, tetapi suasana di udara berubah. Satu ketegangan mengalir di antara kami. Selesai membasuh saya, baru hendak beredar dari dapur, tetapi Jason memegang lengan saya. Saya terkejut dan menoleh memandangnya. Wajahnya sangat dekat dengan saya, terlalu dekat. Saya ada soalan nak tanya, Mak? Suara Jason agak bergetar. Soalan apa? Malam itu, betul ke cuma mimpi? Matanya merenung tajam ke dalam mata saya. Saya tergamam. Saya rasanya tak kena, terlalu nyata. Cengkamannya pada lengan saya semakin kuat. Dan lagi, saya terhidu bau Mak. Bukan bau Carmen. Nafas saya terhenti. Jason sudah perasan. Walaupun belum pasti dia sudah mula syak. Jason, itu... Saya tak tahu nak cakap apa. Pandangannya menjadi semakin dalam. Mak, tolong bagi tahu saya dengan jujur. Suaranya ada nada merayu. Saya? Bibir saya menggeletar. Tiba-tiba telefon bimbit berbunyi. Jason mengeluarkan telefon dari poketnya. Melihat skrin wajahnya ceria. Itu Carmen. Dia menjawab telefon. Hello sayang. Saya sihat. Mak pun sihat. Jangan risau. Jason tersenyum lebar, berbual dengan Carmen. Saya melihat gayanya, hati saya sejuk separuh. Carmen, anak perempuan saya. Jason meletakkan telefon. Kemudian dia memandang saya. Renungan tajam tadi sudah hilang, digantikan dengan ekspresi yang rumit. Mak, maafkan saya tanya soalan pelik. Dia menundukkan kepala. Tak apa, Jason. Kamu suami yang baik. Teruskan sayang Carmen ya? Saya akan. Jason berpusing dan naik ke atas. Saya ditinggalkan seorang diri di ruang tamu hati, terasa sangat berat. Jason curiga, tapi dia belum pasti. Kalau berterusan begini, adakah benar-benar tiada masalah? Malam itu saya insomnia lagi. Esok Carmen akan pulang. Masa itu segalanya akan berakhir kan? Tetapi entah kenapa hati saya langsung tidak tenang. Rasa seperti ada perkara yang belum selesai. Renungan Jason asyik muncul di fikiran serta perasaan pada malam itu. Tak boleh jangan fikir lagi. Tapi badan masih ingat. Saya memeluk bantal, memejamkan mata. Esok Carmen balik. Segalanya akan kembali ke landasan asal. Saya cuba percaya begitu, tetapi hati penuh dengan keresahan. Adakah semua ini benar-benar akan berakhir? Di luar hujan mula turun. Mendengar bunyi hujan, saya merenung siling. Esok anak perempuan akan pulang. Semuanya mesti kembali ke titik asal. Tetapi antara saya dan Jason sudah wujud sesuatu keraguan, ketegangan dan sejenis tarikan yang tidak terucap. Saya memejamkan mata. Mesti lupakan. Benar-benar mesti lupakan. Tapi saya tahu, ia bukan mudah. Bunyi hujan, semakin lebat malam yang panjang, seolah-olah tiada penghujung. Keesokan harinya, kira-kira pukul 3 petang, pintu rumah terbuka. Mak, kami dah balik. Suara ceria Carmen memenuhi seluruh rumah. Nenek kami dah balik. Suara Meme juga turut kedengaran. Saya berlari ke pintu menyambut mereka. Carmen, Meme, seronok tak jalan-jalan. Carmen terus memeluk saya. Mak, saya rindu sangat kat mak-mak. Seorang kat rumah bosan tak? Tak-taklah. Asalkan kamu semua seronok itu dah cukup. Memang best, kata Meme dengan teruja. Carmen menarik beg bagasi masuk dan memandang sekeliling. Mak, rumah nampak macam lagi bersih lah. Mak mesti penat mengemaskan. Tak adalah, kemas sikit-sikit je. Jason mana? Masih di pejabat. Dia belum balik lagi. Carmen tersenyum sambil mula mengemas barang. Saya memandang anak perempuan saya, hati terasa pedih. Maafkan Mak Carmen. Benar-benar minta maaf.
Saya hanya mampu berkata dalam hati. Sekitar pukul 6 petang, Jason pulang dari kerja. Abang dah balik. Carmen berlari gembira ke arah Jason. Jason terus mengangkat dan memeluk Carmen. Isteri saya rindu sangat. Saya pun. Awak seorang mesti sunyi kan? Mestilah. Melihat mereka berpelukan, saya mengalihkan pandangan. Hati rasa serba tak kena. Waktu makan malam buat pertama kali, selepas sekian lama kami berempat berkumpul. Carmen dengan penuh semangat berkongsi kisah perjalanan. Abang Osaka memang best gila. Nanti kita pergi sama-sama ya? Boleh nanti saya ambil cuti kita pergi sama-sama? Jason menggenggam tangan Carmen. Carmen tersenyum malu. Saya melihat mereka makan dalam diam. Saya tidak bertentang mata dengan Jason. Dia juga seolah-olah mengelak daripada saya. Selepas makan, Carmen datang ke bilik saya. Mak-mak okey ke beberapa hari ini? Jason tak menyusahkan mak kan? Tak langsung tak? Jason menantu yang sangat baik. Baguslah, saya risau juga. Carmen memegang tangan saya. Mak terima kasih sudi tinggal dengan kami. Ada mak kat rumah rasa lebih hangat. Mendengar kata-kata itu, air mata saya hampir gugur. Terima kasih, Carmen. Selepas anak perempuan keluar, saya duduk di katil dan mengeluh panjang. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kena kembali ke rutin asal. Saya cuba mempercayainya. Beberapa hari berlalu. Kehidupan seolah-olah benar-benar kembali normal. Saya sediakan 3 kali. Makan Carmen pergi mengajar piano, Jason pergi kerja. Saya buat kerja rumah, habiskan hari demi hari. Tetapi ada perkara yang sudah tidak sama. Setiap kali terserempak dengan Jason, suasananya sangat kekok. Dia juga seolah-olah sengaja mengelak saya. Kalau terserempak di koridor, dia akan segera mengelak. Di meja makan juga mengelak pandangan mata. Carmen tidak perasan semua ini. Kira-kira seminggu kemudian, petang Sabtu, Carmen memberitahu dia mahu bawa Mei ke rumah makciknya. Kami makan malam di sana baru balik ya. Oh, Mei rindu makcik dia ke? Baiklah, pergilah. Jason cuti hari ni. Ada mak temankan dia. Dia takkan bosan. Baiklah, pergi dulu ya. Selepas Carmen dan Mei keluar rumah kembali sunyi. Hanya tinggal saya dan Jason berdua. Saya berasa sangat gelisah. Jason berkurung di bilik tingkat 2. Saya di ruang tamu menonton TV, tetapi isi kandungan langsung tak masuk dalam otak. Masa berlalu hingga pukul 6 petang. Saya fikir patut sediakan makan malam lalu melangkah ke dapur. Buka peti sejuk, keluarkan bahan. Masa itu Jason turun. Mak, nak masak makan malam ke? Masak yang ringkas saja. Biar saya tolong, Mak. Tak payah Jason, kamu pergi rehat. Tak apa, biar saya tolong. Jason masuk ke dapur. Dalam ruang yang sempit itu, dia berdiri di sebelah saya. Ada apa-apa saya boleh tolong? Boleh tolong potong bawang? Boleh. Dia berdiri di depan papan pemotong. Saya di sebelahnya memproses daging. Kesunyian. Kesunyian yang kekok. Di dapur hanya ada bunyi memotong sayur. Jason memulakan bicara. Mak, ya, boleh kita cakap pasal malam tu? Tangan saya terhenti. Jason, saya tak boleh lupakan malam tu. Suaranya sangat dalam. Itu bukan mimpi kan? Itu mak kan? Nafas saya terhenti lagi. Jason, jangan kita sebut lagi hal ini. Tolong beritahu saya dengan jujur. Tolonglah. Jason meletakkan pisau berpusing memandang saya. Matanya penuh dengan rayuan. Saya tidak berani angkat muka. Maafkan Mak Jason. Saya berkata perlahan. Jason menarik nafas panjang. Memang betul rupanya. Benar-benar minta maaf. Sepatutnya Mak jelaskan masa tu juga. Tak, saya pun rasa pelik. Rasanya memang lain. Jason melangkah setapak mendekati saya. Saya terhidu bau Mak, sentuhannya juga lain. Tapi saya mabuk tak dapat pastikan. Jason minta maaf sangat, Mak. Jason memegang tangan saya. Boleh saya cakap sesuatu yang pelik? Apa dia? Saya tak menyesal. Saya terkejut memandangnya. Malam tu, saya rasa sangat best. Betul. Muka Jason merah. Perasaan tu lain daripada bila bersama Carmen. Jason tak boleh. Kita tak boleh macam ni. Saya tahu semua tu. Tapi, dia menggenggam tangan saya lebih erat. Saya asyik teringat. Setiap malam teringat. Jason. Mak pun sama kan? Saya tidak mampu menjawab. Tetapi diam saya adalah jawapannya. Jason melangkah setapak lagi mendekat. Jarak kami hampir tiada ruang. Jason, tak boleh. Ada Carmen. Carmen dia. Saya tahu semua tu. Tapi cuma hari ni. Cuma hari ni saja. Matanya penuh dengan keinginan. Saya menggeleng kepala. Tak boleh. Betul-betul tak boleh. Tapi suara saya tiada kekuatan. Tangan Jason menyentuh pipi saya. Sangat hangat. Mak,
Sekali saja. Biar kita tengok satu sama lain dalam keadaan sedar. Wajahnya perlahan-lahan mendekat. Sepatutnya saya elak. Sepatutnya saya tolak dia. Tapi badan saya tak bergerak. Bibirnya menyentuh bibir saya. Sangat lembut. Saya memejamkan mata, tidak mampu lagi menolak. Saya membalas ciumannya. Entah berapa lama dia melepaskan bibir saya berbisik perlahan. Mak, jom naik atas. Jason, cuma hari ini. Betul-betul cuma hari ini. Jangan tinggalkan penyesalan. Saya mengangguk. Kami sudah melanggar batas itu. Jason memimpin tangan saya menuju ke tangga. Saya mengikutnya, kaki masih menggigil. Kami naik ke tingkat 2, masuk ke bilik itu. Bilik malam kejadian itu. Tetapi kali ini berbeza. Lampu terpasang. Kami boleh melihat satu sama lain dengan jelas. Jason menutup pintu dan memeluk saya. Mak! Kali ini, dia membuka pakaian saya dengan lembut. Saya menurut membiarkan dia bertindak. Mak, sangat cantik. Matanya membara seperti api. Kami menuju ke katil perlahan dan lembut. Dia membaringkan saya, kemudian menindih saya. Mak, boleh? Saya mengangguk. Dia mencium bibir saya lagi. Kemudian perlahan-lahan, kami menjadi satu. Kali ini bukan lagi kekeliruan atau kemalangan, tetapi satu hubungan mendalam yang tidak pernah saya rasakan sebelum ini. Mak? Mak? Okey. Itu adalah perasaan yang sudah lama hilang. Kelembutan dan gairah yang suami saya sendiri tidak pernah berikan. Jason berbeza. Saya rasa difahami, suaranya bergetar. Mak pun, saya hanya mampu menjawab jujur. Masa seolah-olah terhenti. Di sekeliling hanya tinggal bunyi nafas kami. Jason baring di sebelah saya termengah-mengah. Saya juga begitu. Kami berbaring diam seketika. Dia memeluk saya. Terima kasih, Mak. Jason, Mak takkan lupa hari ini seumur hidup. Saya membenamkan muka di dadanya. Ini kali terakhir kan? Kamu tahu kan? Saya tahu. Lengannya memeluk saya lebih erat. Tapi saya tak menyesal. Mak pun sama kan? Saya mengangguk. Tak menyesal, tapi mesti jadi yang terakhir. Ya, kita berdua tahu. Ini mesti yang terakhir. Matahari di luar tingkap sedang terbenam. Carmen dan Mei Mei akan balik tak lama lagi. Saya bangun dari pelukan Jason. Kena bangun dah, pergi mandi. Sebelum Carmen balik, baik saya tahu. Kami bangun dan memakai baju. Suasana walaupun agak kekok, tetapi ada sejenis kelegaan. Jason memegang tangan saya. Mak, saya sayangkan, Mak. Ayat itu membuatkan air mata saya hampir tumpah. Mak pun. Saya tak terkata apa-apa. Jason tersenyum seolah-olah faham. Tak apa, Mak tak perlu cakap saya tahu. Saya menyentuh pipinya. Kamu kena sayang Carmen baik-baik, tolong ya. Saya akan buat. Dan hal kita hari ini akan jadi rahsia selamanya. Jason berjanji. Saya meninggalkan bilik kembali ke tingkat bawah mandi dan menukar pakaian. Melihat cermin pipi saya, kemerahan pandangan mata juga sudah berbeza. Kira-kira sejam kemudian pintu rumah terbuka. Mak kami dah balik. Suara Carmen. Saya tersenyum dan keluar menyambut. Dah balik seronok. Mak cik masak, banyak makanan sedap. Carmen tersenyum lebar. Jason juga turun ke bawah. Dia berlagak sangat natural sama seperti biasa. Sayang dah balik. Awak seorang kat rumah bosan tak? Taklah ada mak teman kan? Jason menjeling saya sekilas. Dalam jelingan itu, tersembunyi rahsia yang hanya kami berdua faham. Malam itu saya baring di katil, memikirkan hari ini sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Tapi hati rasa sakit macam dikoyak-koyak. Kehangatan Jason, tangan Jason segalanya, tentang Jason membuatkan saya rindu. Saya pejam mata. Mesti lupa. Tapi saya tahu seumur hidup saya takkan lupa. Ini adalah benar-benar kali terakhir. Dan perkara ini membuatkan saya rasa amat sedih. Sejak hari itu seminggu lagi berlalu. Saya hidup seperti biasa. Memasak, mengemas, membasuh. Saya dan Jason menepati janji kami. Kami melayan satu sama lain secara natural. Tiada siapa perasan sebarang keganjilan. Tetapi hati saya sudah berubah sepenuhnya. Setiap kali melihat Jason, jantung saya berdegup kencang. Memori hari itu asyik muncul. Tangannya, suhu badannya, nafasnya. Tak boleh jangan fikir lagi. Tapi badan saya sangat jujur. Suatu malam kami berempat menonton TV di ruang tamu. Carmen memaut lengan Jason. Sayang tengok ni kelakar kan? Pelakon ni memang pandai berlakon. Jason membelai rambut Carmen. Carmen tersenyum bahagia. Saya melihat mereka hati, rasa macam dicucuk jarum. Kenapa hati saya sakit sangat? Menantu bermanja dengan suami adalah perkara paling normal. Tapi saya cemburu. Saya tak tahan melihat Jason melayan Carmen dengan begitu lembut.
Sayang haus tak? Saya pergi ambilkan air. Carmen bangun. Terima kasih sayang, kata Jason sambil tersenyum. Carmen masuk ke dapur. Ruang tamu buat sementara hanya tinggal saya dan Jason. Dia menjeling saya sekilas. Dalam pandangan itu, seolah-olah tersimpan 1000 bahasa. Saya juga memandangnya. Walaupun hanya sesaat kami faham, isi hati masing-masing. Carmen kembali membawa air. Nah, sayang. Terima kasih. Jason mengambil air minum seteguk, kemudian menggenggam tangan Carmen. Carmen tersenyum malu. Saya melihat semua ini, mengalihkan pandangan kembali ke skrin TV. Tapi apa pun tak masuk. Dalam otak saya hanya ada Jason dan Carmen. Beberapa hari kemudian, waktu pagi di meja makan. Sayang, makan ni sedap tau. Carmen meletakkan lauk ke dalam mangkuk Jason. Terima kasih. Jason tersenyum dan makan. Sayang, awak nampak berseri-serilah kebelakangan ni. Ada berita baik ke? Tanya Carmen. Wajah Jason kelihatan sedikit panik. Yakah mungkin? Sebab kerja makin lancar kot. Baguslah. Tengok awak gembira, saya pun gembira. Carmen memegang tangan Jason. Saya melihat mereka menggenggam sudu dengan erat. Kenapa sakit sangat ni? Jason nampak bahagia, saya patut gembira untuk dia. Tapi kebahagiaan itu datang daripada Carmen. Ini buat saya rasa sangat terseksa. Selepas makan Jason pergi kerja, Carmen pergi kelas yoga Mei ke sekolah. Di rumah tinggal saya seorang. Saya naik ke tingkat 2 untuk mengemas. Saya berdiri di depan pintu bilik Jason dan Carmen. Buka pintu masuk ke dalam. Saya nampak katil itu. Malam tadi Jason dan Carmen ada di sini. Saya boleh bayangkan gambaran itu. Mereka berpelukan, berciuman, kemudian hati saya rasa dipulas-pulas. Saya nampak cadar agak berselerak. Itu bukti mereka bermesra malam tadi. Saya mendekati katil menyentuh cadar. Seolah-olah masih ada sisa suhu badan Jason. Air mata saya hampir menitis. Kenapa sakit sangat? Kenapa pedih sangat? Jason menantu saya suami Carmen. Saya cuma ibu mentua. Hari itu hanya rahsia milik kami berdua. Itu sahaja. Tapi hati saya tak makan saman. Saya dahagakan Jason. Saya rindukan dia. Saya duduk di katil menangis lama, tanpa suara dalam diam. Malam itu selepas makan, saya sedang membasuh pinggan di dapur. Kedengaran suara dari ruang tamu. Sayang, malam ni kita tidur awal nak suara Carmen. Kenapa, ada apa-apa ke? Tanya Jason. Tak adalah, cuma nak berdua dengan awak. Carmen berkata malu-malu. Ya ke? Boleh saja. Suara Jason kedengaran tersenyum. Mak, kami naik dulu ya, kata Carmen pada saya. Baiklah, pergilah berehat. Saya cuba menjawab dengan suara ceria. Saya dengar bunyi tapak kaki mereka naik tangga. Kemudian bunyi pintu bilik tingkat 2 ditutup. Tangan saya terhenti, saya menampung badan di singki. Hati saya sakit sangat. Saya tahu apa yang sedang berlaku di atas sana sekarang. Jason dan Carmen, mereka berpelukan, berciuman. Saya tak berani fikir lagi. Selesai membasuh, saya masuk ke bilik saya baring di katil. Tetapi saya terdengar bunyi dari tingkat 2. Walaupun samar-samar tapi jelas. Suara Carmen, suara Jason dan bunyi katil bergoyang. Saya menutup telinga dengan bantal. Tak mau dengar. Tapi masih dengar juga. Air mata mengalir tanpa dipinta. Kenapa sakit sangat? Kenapa cemburu sangat? Carmen tak buat salah apa pun. Dia cuma mencintai suaminya. Itu normal mereka suami isteri. Tapi saya tak tahan. Bayangkan Jason memeluk Carmen. Jason menunjukkan ekspresi sebegitu pada Carmen. Saya benci bunyi itu. Bunyi itu semakin kuat menghampiri kemuncak. Saya menarik selimut menutup kepala menangis tanpa suara. Lama kemudian barulah tingkat atas menjadi sunyi. Wajah saya basah dengan air mata merenung siling. Tak boleh teruskan begini. Kalau terus begini, saya boleh jadi gila. Saya mesti pergi. Mesti tinggalkan rumah ini. Malam itu saya bulatkan tekad. Saya akan berpindah keluar dan tinggal sendiri. Keesokan paginya, Jason dan Carmen sedang bersarapan. Wajah mereka berdua sangat ceria. Terutamanya Carmen nampak berseri-seri. Cuaca hari ni baik betul, mood pun jadi baik, kata Carmen. Ya, cuaca elok. Saya menjawab lemah. Jason memandang saya sekilas. Matanya ada sedikit rasa risau. Saya mengelak pandangannya. Selepas makan, Jason pergi kerja dulu. Carmen juga sedang bersiap nak keluar. Mak saya balik lewat sikit malam ni ya. Lepas kelas nak makan dengan kawan sekerja. Baik, hati-hati di jalan. Makan malam Jason nanti tolong ya, Mak? Mak tahulah. Selepas Carmen keluar, tinggal saya seorang lagi di rumah. Saya duduk di sofa memikirkan macam mana nak cakap. Cakap saya nak pindah, nak hidup sendiri. Carmen pasti sedih akan tanya kenapa tiba-tiba nak pergi. Dan Jason akan tahu sebabnya. Dia akan tahu sebab dia. Tapi saya tiada pilihan. Saya tak boleh terus tinggal di sini lagi.
Menjelang malam sebab Carmen ada makan malam dan Mei pula tidur rumah kawan. Rumah sekali lagi tinggal saya dan Jason. Saya sediakan makan malam. Jason balik kerja. Mak, Carmen, mana? Dia ada jamuan makan balik lewat sikit. Ah, begitu. Jason duduk di meja makan. Saya pun duduk. Sekali lagi makan malam yang sunyi. Jason mulakan bicara. Mak nampak tak sihat kebelakangan ni? Ada sakit kat mana-mana ke? Tak ada mak sihat. Mak tipu. Mak macam ada masalah. Pandangannya seperti menembus hati saya. Saya meletakkan sudu. Jason, mak cadang nak pindah keluar. Wajah Jason kaku. Apa? Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Tak ada apa. Cuma rasa kamu pasangan muda tinggal sendiri lebih baik. Adakah sebab saya? Dia bertanya berhati-hati. Saya tidak menjawab. Jason mengeluh. Memang sebab saya kan? Bukan salah kamu. Sebab mak rasa sakit kan? Sejak hari itu, bila bersama saya, suaranya rendah. Saya mengangguk. Maafkan Mak Jason. Mak tengok kamu berdua bahagia, Mak cemburu. Tengok Carmen peluk kamu, tengok kamu berdua mesra, hati Mak sakit sangat. Air mata saya mengalir. Mak tahu ni salah, tapi Mak tak boleh kawal diri. Jason bangun datang ke sebelah saya memegang tangan saya. Mak, saya pun sakit. Setiap kali tengok Mak saya akan teringat hari itu. Saya rindu Mak. Suaranya juga bergetar. Tapi kita tak boleh macam ni. Kita ada Carmen. Mak tahu. Sebab itulah Mak kena pergi. Jason memeluk saya. Saya juga memeluknya. Kami berpelukan diam seketika. Jason, kamu kena sayang Carmen baik-baik. Tolong ya. Saya akan buat. Kemudian, Mak akan lupakan kamu. Mak akan berusaha lupakan kamu. Saya pun, Mak. Tapi kami berdua tahu. Kami takkan lupa satu sama lain selamanya. Jason melepaskan pelukan. Bila Mak rancang nak pindah minggu depan, Mak kena cari rumah dulu. Saya tolong, Mak. Terima kasih. Malam itu saya baring sendirian. Di bilik memikirkan ini adalah keputusan yang betul. Pergi adalah jalan terbaik. Tapi hati rasa macam dikoyak. Mesti tinggalkan Jason. Mesti tinggalkan rumah ini. Semua ini buat saya rasa derita. Beberapa hari kemudian saya beritahu Carmen. Carmen, Mak, ada benda nak cakap. Apa dia, Mak? Mak rancang nak pindah keluar duduk sendiri. Wajah Carmen kaku. Apa? Kenapa apa saya ada buat salah ke? Bukan salah kamu. Habis tu kenapa? Kenapa tiba-tiba? Mata Carmen mula bergenang. Mak rasa duduk seorang lebih bebas? Mak tipu Mak kata duduk dengan kami seronok. Carmen, saya buat salah. Apa sebenarnya? Beritahu saya akan ubah. Carmen memegang tangan saya. Saya memeluk erat anak perempuan saya. Bukan salah kamu, betul bukan? Ini masalah Mak. Mak yang salah. Mak. Carmen menangis. Saya pun ikut menangis. Maafkan Mak Carmen. Benar-benar minta maaf. Mak ni ibu yang tak baik. Tapi saya tiada pilihan. Hanya cara ini boleh melindungi Jason dan juga Carmen. Akhirnya Carmen menerima keputusan saya. Dia tahu dia tak boleh halang saya. Seminggu kemudian saya jumpa rumah. Sebuah bilik studio kecil, kira-kira 30 minit perjalanan menaiki kereta. Saya tetapkan tarikh pindah. Hari itu tiba dengan cepat. Pagi hari pindah, barang-barang sudah siap dibungkus semalam. Tak banyak, cuma beberapa helai baju dan barang keperluan. Mata Carmen merah bengkak sebab menangis. Mak betul ke nak pergi? Maaf ya Carmen. Mak akan selalu datang jenguk kamu. Telefon setiap hari. Jason mengangkat barang masuk ke dalam kereta. Saya memandang sekeliling rumah ini. Walaupun tak sampai setahun, duduk banyak perkara berlaku. Saat-saat bahagia dan juga beberapa hari kami melanggar batas itu. Semua ini akan jadi ingatan seumur hidup saya. Mak semua dah angkat. Boleh gerak dah, kata Jason. Saya mengangguk. Carmen memeluk saya erat. Mak, saya sayang, Mak. Mak pun sayang kamu, Carmen. Jason memandu kereta saya duduk di tempat duduk penumpang hadapan. Saya menoleh ke belakang Carmen dan Mei sedang melambai. Saya membalas lambaian mereka. Kereta bergerak. Rumah itu semakin jauh. Sepanjang jalan kami tidak bercakap. Jason memecahkan kesunyian. Mak, betul ke tindakan ni? Betul. Tapi Jason, kita mesti berpisah begini. Kalau tak, saya tak mampu sambung ayat itu. Jason juga tidak berkata apa-apa lagi. Kira-kira 30 minit kemudian, kami sampai di rumah baru. Sebuah studio kecil keluasan, kira-kira 400 kaki persegi. Jason tolong angkat barang masuk. Sekejap saja dah siap kemas. Macam ni dah okey kot. Terima kasih Jason. Dia memandang sekeliling bilik.
Mak seorang duduk sini tak kecil sangat ke? Tak, untuk seorang dah cukup. Kesunyian seketika. Jason memandang tepat ke arah saya. Mak! Saya takkan lupa seumur hidup. Suaranya bergetar. Takkan lupa masa-masa bersama Mak. Saya berjalan ke arahnya memegang tangannya. Mak pun. Sampai mati. Mak! Jason memeluk saya. Itu pelukan terakhir kami. Saya memeluknya erat. Suhu, badannya, baunya, degupan jantungnya. Saya mahu simpan semua ini dalam hati. Lama kemudian, barulah dia melepaskan saya perlahan-lahan. Sekarang, betul-betul selamat tinggal ke? Selamat tinggal. Kamu kena bahagia. Kamu dan Carmen kena hidup bahagia. Dia mengangguk berpusing menuju ke pintu. Di depan pintu, dia menoleh sekali lagi. Mak saya pernah cintakan Mak. Meninggalkan ayat itu, Jason pun pergi. Pintu tertutup. Saya berdiri di tempat yang sama, menangis lama. Menangis sepuas-puasnya. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Segala antara saya dan Jason sudah tamat. Kehidupan bersendirian bermula. Mula-mula memang sukar, terlalu sunyi. Pagi bangun tak perlu siapkan sarapan, tak perlu jaga sesiapa. Malam pun tak dengar bunyi dari tingkat 2. Semuanya terlalu senyap. Tapi lama-kelamaan saya terbiasa. Makan seorang, tengok TV, seorang tidur seorang. Carmen selalu telefon. Mak sihat ke, ada apa-apa tak biasa? Tak ada, jangan risau. Hujung minggu ni saya datang tengok Mak. Bawa lauk sekali. Baik, terima kasih Carmen. Carmen memang datang setiap hujung minggu. Masakan untuk saya mengemas berborak. Jason pada mulanya ada ikut beberapa kali, tapi lama-kelamaan dia jarang datang. Ini lebih baik untuk kami berdua. Kira-kira 3 bulan kemudian, saya dapat panggilan daripada Carmen. Mak, ada berita baik. Apa dia? Saya mengandung. Nafas saya terhenti seketika. Betul ke? Doktor kata dah 6 minggu. Mak-mak nak dapat cucu lelaki. Suara Carmen juga bergetar. Tahniah Carmen. Betul-betul tahniah. Suara saya juga bergetar. Letak telefon saya termenung lama. Anak Jason dan Carmen. Pelbagai perasaan melanda hati. Ada gembira, ada sedih. Tapi peliknya, hati saya menjadi tenang. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Jason akan jadi bapa yang sebenar. Jadi suami Carmen bapa kepada anak mereka. Dia akan hidup dalam dunia yang tiada kaitan langsung dengan saya. Ini baru betul. Lagi setengah tahun berlalu, perut Carmen makin membesar. Kadang-kadang saya pergi ke rumah. Mereka jumpa Jason juga. Tapi sekarang tak apa dah. Kami boleh bergaul secara natural, macam ibu mentua dan menantu biasa. Suatu hari Carmen kata, Mak nanti, lepas baby lahir, Mak tolong saya, ya? Mestilah. Mak nak tak pindah balik duduk dengan kami? Dia tanya berhati-hati. Saya menggeleng kepala. Tak payahlah. Mak selesa macam ni sekarang. Kalau perlu, Mak akan datang. Macam ni lebih baik. Carmen nampak kecewa sikit, tapi tak memaksa. Akhirnya hari itu tiba. Carmen melahirkan seorang bayi lelaki. Mak tengok baby kami comel tak? Di hospital Carmen mendukung bayi itu. Jason di sebelah tersenyum lebar. Muka macam Jason lah, tengok hidung tu. Mana ada macam awak lah, tengok mata tu. Mereka ketawa bahagia. Saya pun ikut ketawa. Memang comel sangat. Terima kasih sebab lahir dengan sihat. Mak-mak nak dukung tak? Carmen menghulurkan bayi pada saya. Saya menyambutnya dengan berhati-hati. Satu nyawa kecil yang hangat. Anak Jason dan Carmen. Saya memandang bayi itu, air mata mengalir. Mak, kenapa menangis? Tak ada apa, cuma rasa dia comel sangat. Jason memandang saya. Dalam pandangannya ada rasa terima kasih dan juga rasa bersalah. Saya mengangguk padanya. Tak apa. Sekarang betul-betul tak apa dah. Rahsia kami akan kekal jadi rahsia selamanya. Dan melihat anak ini membesar dengan bahagia, itulah perkara terbaik yang boleh kami lakukan. Setahun berlalu. Cucu membesar dengan cepat. Dia dah mula pandai jalan, pandai panggil mama. Seminggu sekali, 2 saya akan ke rumah Carmen, jenguk cucu. Saya dan Jason pun dah boleh bergaul dengan sangat natural. Sekarang rasa sangat tenang. Suatu malam saya makan di rumah Carmen. Semua ada. Cucu duduk atas riba saya. Nenek, dia panggil. Saya tersenyum. Pandai cucu nenek. Hai cucu. Saya memeluk cucu ketawa. Jason dan Carmen saling berpandangan dan tersenyum. Itu gambaran keluarga yang bahagia. Saya melihat semua ini berfikir, inilah yang sepatutnya. Masa-masa bersama Jason itu adalah satu episod dalam hidup saya. Kenangan yang tak boleh dilupa, tapi boleh diterima. Masa lalu yang menyakitkan, tapi tidak disesali. Jason kadang-kadang pandang saya juga. Dalam mata itu, masih ada sesuatu yang tersembunyi.
Tapi kami tahu, tak kira itu cinta atau rindu, ia hanya boleh disimpan dalam hati. Mak, tambah lauk sikit. Jason letak lauk dalam pinggan saya. Terima kasih, Jason. Perbualan yang sangat biasa. Kami sekarang benar-benar hanya ibu mentua dan menantu. Itu sahaja. Selesai makan, saya balik ke rumah. Walaupun cuma bilik studio kecil saya dah biasa. Saya baring di katil merenung siling. Cahaya bulan masuk dari tingkap. Jason, kadang-kadang mak masih rindu. Rindu masa-masa tu. Tapi tak apalah. Kamu suami Carmen ayah kepada cucu mak. Dan mak cuma nenek. Rahsia kita akan kekal hanya kita yang tahu. Saya pejam mata rasa sangat tenang. Kali pertama rasa ketenangan yang sebenar. Hubungan terlarang dengan Jason sudah tamat. Tapi memori itu akan kekal dalam hati saya menjadi kenangan yang indah tapi sedih. Itu sudah cukup. 2 tahun lagi berlalu. Cucu dah 3 tahun. Cakap pun dah petah dah mula lari sana-sini. Nenek main dengan saya. Cucu berlari ke arah saya. Boleh nak main apa? Blok kayu. Saya dan cucu main blok kayu. Jason balik kerja. Mak dah sampai? Carmen, sibuk mak tolong tengokkan budak ni. Terima kasih mak. Jason senyum. Perbualan yang sangat natural. Antara kami dah tiada apa-apa lagi, cuma keluarga. Malam tu masa makan Carmen, kata ada berita baik lagi. Apa dia? Saya mengandung anak kedua. Betul ke? Kali ini perempuan. Carmen senyum lebar. Jason pun muka bahagia. Saya ikhlas gembira untuk mereka. Tahniah, Carmen. Bagus sangat. Terima kasih, Mak. Dalam perjalanan pulang, saya fikir Jason dan Carmen memang sangat bahagia. Inilah yang paling penting. Sisa-sisa perasaan pada Jason pun dah hilang. Jason sekarang sepenuhnya suami Carmen. Bakal jadi ayah 2 orang anak. Dan saya cuma nenek. Cukuplah begitu. Malam dah larut. Saya baring di katil mengimbau masa lalu bersama Jason. Beberapa hari yang melampaui batas itu. Semuanya macam mimpi. Tapi saya tak menyesal. Sebab ada saat-saat itulah baru ada ketenangan sekarang. Saya pejam mata. Sekarang betul-betul tak apa dah. Perasaan pada Jason kenangan hari itu, semuanya sudah disimpan rapi dan senyap dalam hati saya. Tak sakit lagi, cuma tenang. Saya faham sekarang cinta ada banyak bentuk. Cinta yang tak boleh dimiliki, cinta yang tak boleh diucap itu pun cinta juga. Jason bahagialah. Dengan Carmen, dengan anak-anak, hiduplah dengan bahagia. Mak akan jaga kamu semua dari jauh. Saya berkata begitu dalam hati, lalu tidur dengan lena. Ada sesetengah rahsia, tidak perlu dimaafkan, hanya perlu diletakkan di sudut masa. Ia mungkin tidak akan hilang selamanya, tetapi ia mengajar kita cara lain untuk menjaga orang yang benar-benar kita sayang. Dia memilih untuk pergi, bukan kerana lemah, tetapi sebagai satu bentuk kelembutan dan pengorbanan yang lebih mendalam. Di antara kebahagiaan anak perempuan dan perasaannya sendiri, dia menemui satu posisi tanpa suara menjadi penjaga yang hanya memandang dari jauh. Cemburu yang tidak sepatutnya wujud itu, akhirnya tidak memusnahkan hidup sesiapa, sebaliknya bertukar menjadi restu yang senyap. Apabila tawa cucu bergema di dalam rumah, segala pergelutan dan penyesalan seolah-olah menemui jawapannya. Sesetengah pertemuan dalam hidup mungkin ditakdirkan hanya sebagai selingan yang singkat, tetapi kehangatan yang ditinggalkan cukup untuk memanaskan sisa usia yang panjang. Dan cinta yang sebenar kadangkala bukan memiliki, tetapi melepaskan,